Okey, Kak. Suara tak ada. Ada? Tak, suara ni. Dah. Tak kuat. Dia ada tapi macam tak kuat. Macam tak ada. Angin. Hello. Dia ada, cuma dia tak berapa kuat. Dia tak berapa kuat. Hello. Kuat tak suara saya? Boleh dengar? Tapi dia macam Okey. Dia tak berdengung sangat kan? Okey. Boleh. Tak ada ekor. Habis ada apa? Sorry saya gurau je. Pagi-pagi ni. Jangan stres sangat. Assalamualaikum. Dah live. Sudah. Sudah rupanya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya Allah, memang betul marhaban hari ni. Tu Kak Noh hari ni Kak Noh cuti ke Kak Noh? Oh, Masya Allah. Kak Song nampak dah Kak Song. Tu saya tadi nak tegur, saya takut salah orang. Sebab saya tahu dia kerja. Nak surprise pun tak boleh ya. Nak surprise Sorry. Saya tak tahu ada surprise rupanya. Sorry. Merosakkan surprise orang Itu maaf. Untuk saya. Tak payah. Saya kenal. Bayang dia masih dah tahu dah. Okay, Alhamdulillah hari ini kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan kesihatan untuk bertemu sekali lagi bagi menyambung perbincangan kitab kita. Okey, kita bincang di mana dah sekarang ni? Muka surat berapa? 300. Betul. Betul 300. Muka surat saya tak lain Kak Noh. Muka surat saya sama kan. Okey, baik, insyaAllah pagi ni saya akan usaha untuk selesaikan perbincangan bagi bab inilah Kita ada berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 muka surat di sini insyaAllah Saya akan usaha untuk selesaikan perbincangan tentang penaklukan Mesir. Baik, jadi di sini kita berada di muka surat 300. Jadi teman-teman yang di rumah sila rujuk muka surat 300. Kita berada di topik bertajuk pengepungan Ain Syam dan perjanjian damai. Okey, pengepungan Ain Syams dan perjanjian damai. Pada hari keempat sejak mereka diberi tangguh oleh Amr, kaum muslimin mulai mengepung Ain Syams dan di sanalah tempat Raja Qibti dan Nuwab
Kita lihat nota kaki di bawah itu, Nuwab, An-Nuwab bermaksud nisbah dari Nubah, iaitu orang yang tinggal di daerah selatan Mesir. Ya, jadi mereka ni ada satu kita panggil keutamaan, kekuatan yang agak sukar untuk ditandingi. Sebab tu Raja Kipti berkenanlah untuk bawa mereka berada di Ain Syams. So kita lihat di sini pada hari keempat. Masih ingat lagi tak berapa tentang hari ni? Oh, 5 hari. Apa jadi? Macam mana Kak So? Okey, siapa yang bagi 5 hari tu? Amr. Kepada siapa? Padri. Siapa nama Padri tu? Satu Maryam pendek, satu Maryam panjang. Okey. Abu Maryam dan Abu Maryam. Okey. So ada dua Padri tu kan, diberikan 5 hari untuk berbincang. Sama ada nak berperang ataupun nak berdamai. Lepas apa jadi? Perang. Terus-terus je masuk perang. Ada stage je kan? Ada stage je. Nanti. Okay, Cik Kamaria cakap seorang. Lagi. Oh, hari pertama mereka dah serang. Malamnya. Okey, lepas tu apa Amr buat? Yelah, ni baru nak cerita ni. Ini baru kita nak masuk ni. Jadi lepas itu Amr dan juga Az-Zubair mereka berangkat ke Ain Syam. Ini baru kita nak masuk ya. Apa yang berlaku di Ain Syam di sini setelah tentera di pihak Mesir menyerang tentera muslimin pada malam itu. Baik, jadi pada hari keempat sejak mereka diberi tangguh oleh Amr, kaum muslimin mulai mengepung Ain Syams dan di sanalah tempat Raja Kibti dan Nuwab. Penduduk Mesir berkata kepada raja mereka. Jadi penduduk Mesir ni mereka tak nak perang. Di kalangan penduduk Mesir rata-ratanya tidak mahu berperang. Jadi mereka kata kepada raja mereka, apa yang dapat kalian lakukan terhadap suatu kaum yang telah menaklukkan Kisra dan Kaisar. Kisra untuk raja apa? Parsi. Kaisar? Rom. Okay. Jadi sekarang rakyat Mesir ni mereka dah nampak apa yang berlaku kepada Parsi dan juga Rom. Ketika tentera di kalangan kaum muslimin pergi ke tempat mereka, maknanya kebiasaan yang mereka lihat, tentera muslimin akan memenangi peperangan. Itu kebiasaan yang mereka lihat. Okay? Jadi rakyat Mesir ini bila Raja Kipti dan juga di kalangan An-Nuwab tadi kan berada di Ain Syams dengan tujuan untuk berperang. Jadi rakyat ni kira macam merayulah kepada raja tu. Sebab mereka bimbang. Mereka ni mati sia-sia macam tu sedangkan kita boleh lagi menyelamatkan nyawa kita. Maka di sini mereka kata kepada raja tadilah, kenapa? Apa yang boleh kita buat? Kepada satu kaum, yang mana kaum ni maksudnya tentera muslimin. Yang mana mereka ini dah berjaya menaklukkan Kisra. Dah berjaya menundukkan Kaisar, itu Parsi dan Rom. Lalu dia kata, dan kini mereka telah mengalahkan dan menguasai negeri-negeri mereka. Berdamailah dengan mereka dan janganlah kalian korbankan kami dengan sia-sia terbunuh di tangan mereka. Jadi ini rakyat Mesir. Dia cakap dengan raja dia, itu Raja Kipti tu. Supaya jangan korbankan diri mereka ni lah. Kalau boleh berdamai, kita berdamai. Jangan kita nak lawan. Sedangkan yang kita nak lawan ni adalah satu kuasa yang besar. Iaitu tentera muslimin yang sudah berjaya menakluki Rom. Dah berjaya menakluki Parsi. Iaitu menundukkan dan menjatuhkan kerajaan di bawah kerajaan mereka. Jadi apa lagi yang kita nak harapkan? Bila kita dah nampak kejayaan demi kejayaan yang telah diperoleh oleh tentera muslimin. Dan tapi yang kita lihat di sini, raja mereka tetap keras. Dia tak kisah. Apa nak jadilah bagi dia. Raja mereka tetap keras untuk bertahan dalam benteng. Maknanya dia tak nak berdamai. Dia nak berperang.
kaum muslimin terpaksa terjun memerangi mereka. Jadi sebab dah tak nak keluar, kaum muslimin pun serbulah masuk. Kan, dah tunggu lama sangat dekat luar ni, dia cakap banyak kali, mereka ni tak nak dengar, tu raja tu tak nak dengar. Jadi kaum muslimin terpaksa terjun memerangi mereka. Az-Zubair berhasil naik ke atas tembok benteng dan masuk ke dalamnya. Ketika musuh melihat kedatangannya, maka mereka segera berlari menuju Amr ibn al-As dari arah pintu benteng yang lainnya dan langsung minta berdamai. Sementara Az-Zubair dan pasukannya telah berhasil menembus negeri tersebut hingga keluar dari arah pintu di mana Amr ibn al-As berada. Maka perdamaian segera dilakukan. Boleh dapat bayangkan tak macam mana keadaan ni berlaku? Macam mana? Nak perang basuh damai? Sekarang ni, yang minta berdamai adalah rakyat, bukan raja. Rakyat. Bukan raja. Raja tu memanglah dia nak bertahan kat dalam benteng tu kan. Jadi bila Panglima Muslimin iaitu Az-Zubair, dia masuk. Sekarang ni ada dua pintu. Satu pintu Az-Zubair jaga. Satu pintu siapa tadi jaga? Amr ibn al-As. Okey. Sekarang Az-Zubair dia masuk daripada arah sini. Kita bayangkan daripada pintu situ Amr ibn al-As kat sini. Rakyat dekat sebelah sini. So bila Zubair dia masuk terjun daripada sini, yang rakyat ni larilah. Lari pergi ke arah Amr ibn al-As, minta supaya Amr ibn al-As ni berdamai. Sebabnya Az-Zubair dengan tentera muslimin dah masuk nak serang mereka. Mereka dah takut. Jadi bila dah sampai pada Az-Zubair dekat sebelah sini, ni cuma bayangan untuk saya beri faham dah sampai sini, mereka minta berdamai dengan Amr ibn al-As. Itu yang menyebabkan perdamaian terjadi. Sebab kita di kalangan tentera muslimin ni ataupun kita di kalangan muslim, kita tak boleh bila ada orang datang nak berdamai, kita terus bunuh, tak boleh begitu. Ingat strategi peperangan dalam Islam, dia tak kata, orang nak minta berdamai, tak boleh, kita bunuh juga. Tak begitu. Jadi walaupun di saat-saat akhir ada yang datang untuk berdamai, kita masih lagi boleh pertimbangkan dan kita boleh terima. So ini keadaan yang berlaku pada waktu itu. Jadi sekarang kita lihat bila Az-Zubair dah masuk, maknanya sekarang dah terkepung tu. Okey, daripada belakang dan depan. Bila dah terkepung dalam gitu, maksud rakyat ni berada kat tengah-tengah, rakyat ni minta supaya Amr bin al-As kasihan pada mereka dan mereka minta berdamai. Sebab mereka tidak mahu terbunuh, mati sia-sia sebagaimana tadi yang mereka rayu kepada raja tadi. Tapi raja dengar ke tidak? Tak. Raja tak peduli. Sebab tu mereka sendiri yang pergi kepada Amr bin al-As minta perdamaian itu. Okey. Jadi terus kita lihat bila berlaku perdamaiannya, Amr bin al-As dia pun menulis surat perdamaian ini untuk rakyat Mesir supaya mereka dapat patuhi perjanjian damai yang termeterai antara kerajaan Islam Madinah dan juga Mesir. Jadi di sini agak panjang juga isi surat ini, yang mana bermula di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat jaminan keamanan yang telah diberikan Amr bin al-As terhadap penduduk Mesir, yang mencakup jaminan keamanan terhadap jiwa, agama, harta, gereja dan tempat salib, tanah air tak kira bahagian darat maupun lautan. Nampak ya? Perjanjian damai ini dia merangkumi semua. Maknanya bila Islam datang ke Mesir ini, kalaupun yang ada ni tak nak peluk agama Islam, kita nampak di sini gereja aman. Salib mereka aman. Kawasan darat, kawasan lautan aman. Berada dalam perlindungan kaum muslimin. Kita tak kacau. Okey, kita tak kacau. Ini yang termeterai dalam perjanjian. Lalu di sini mereka dijamin tidak akan diganggu sedikit pun segala sesuatu yang telah disebutkan di atas. Maknanya tadi yang dah kita listkan tadi kan, kita tak ganggu. Itu hak mereka, kita jangan usik. Ini Amr bin al-As letak dalam surat dia. Sekalipun yang disebutkan di atas ataupun dikurangi, dan tidak satu pun dari orang Nubah dapat tinggal di negeri mereka. Orang Nubah tadi yang berada dekat selatan Mesir tadi. Okey, yang pergi ke Ain Syam. Jadi mereka tak dibenarkan untuk berada di Ain Syam. So kita lihat selanjutnya,
Kewajipan yang dituntut dari mereka adalah membayar jizyah sejak mereka menyepakati perjanjian ini, yakni ketika air pasang di sungai mereka telah selesai, iaitu sebanyak 50,000 dirham. 50 berapa tu? 50 juta. Banyak 50,000 ke 50 juta? Juta kan? 50,000 alfin. Kosong 50 juta. 50 juta dirham berapa? Banyak. Banyak. Kita pula risau. Banyak. Yalah konteks masa tu lah kan. Masa tu Mesir ni kaya sebenarnya. Jadi lihatlah 50 juta dirham. Adapun kerugian mereka disebabkan pencurian adalah tanggungjawab mereka. So kalau berlaku kecurian maknanya kita tak tanggungllah. Maknanya mereka lah ya pandai-pandai sendiri begitu. Jika ada yang tidak menyepakati perjanjian ini, maka tidak ada jaminan keamanan baginya. Jadi kalau siapa yang tak nak ikuti perjanjian ini, okey, untuk mereka tidak ada jaminan tadi. Maka dia kata tadi, jika air sungai surut dari batas tertinggi, maka beban jizyah mereka akan dikurangi sesuai dengan kondisi air sungai yang surut. Orang Rom maupun orang Nuba yang ikut dalam perdamaian memiliki hak dan kewajipan yang sama dengan penduduk Mesir, dan barang siapa yang enggan memilih untuk pergi dari sini, maka keamanannya dijamin hingga sampai ke tempatnya atau keluar dari kekuasaan kami. Sampai macam tu sekali, siapa yang nak pergi kita akan jaminlah ya sampai dia sampai kat tempat yang dia nak tuju. Jadi selanjutnya kewajipan mereka adalah sepertiga. Setiap sepertiga dari hasil tanaman, itu jibaya, maka sepertiga darinya adalah beban bagi mereka sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam surat ini yang merupakan janji Allah, zimmah Rasulnya dan zimmah Khalifah Amirul Mukminin beserta kaum muslimin seluruhnya. Siapa Amirul Mukminin kat sini? Umar. Okay, jangan lupa ya, takut lupa. Kita dekat zaman pemerintahan Umar. Terhadap orang-orang Nuba yang memenuhi perjanjian ini, maka hendaklah mereka membantu dengan memberikan sebahagian dari jumlah yang ditentukan secara langsung. Jadi kalau di kalangan penduduk Nubah tadi kan, mereka nak turut serta dalam perjanjian ini tak menjadi masalah. Boleh sahaja dipersilakan. Tapi yang penting kena keluarkan samalah ya sebagaimana penduduk Mesir itu tadi. Jadi di sini dikatakan berikan sebahagian dari jumlah yang ditentukan secara langsung dan sebahagian dari kuda-kuda. Dengan itu mereka tidak akan diperangi dan tidak akan diboikot segala bentuk perdagangan mereka baik secara ekspor maupun import. Perjanjian ini disaksikan oleh Az-Zubair, Abdullah dan Muhammad, kedua puteranya, dan ditulis oleh Wirdan dan Hidir. Ramai yang terlibat dalam perjanjian ini. Baik, maka seluruh penduduk Mesir ikut di dalam perjanjian ini. Jadi kita lihat di sini semua penduduk Mesir terlibat dalam perjanjian tersebut. Setelah itu apa yang berlaku, kuda-kuda, maknanya kuda ni harta sebab kuda ni mahal. Jadi setelah itu kuda-kuda dikumpulkan dan kemah-kemah dipancangkan di kota-kota. Setelah itu datanglah ni dua-dua ni. Datanglah dua padri ni kan, Abu Maryam dan Abu Maryam menghadap Amr membicarakan perihal tawanan wanita yang didapat setelah peperangan. Jadi penduduk Mesir ni ada di kalangan wanita mereka menjadi tawanan tentera muslimin. So Abu Maryam dan Abu Maryam dia jumpa dengan Amr, dia minta bebaskan tawanan di kalangan wanita Mesir. Okey. Tapi di sini Amr dia menolak untuk mengembalikan mereka kepada Abu Maryam dan Abu Maryam, yang mana bahkan keduanya diusir dari hadapannya. Baik, ketika berita tersebut sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab,
maka dia memberikan arahan kepada Amr untuk mengembalikan tawanan wanita yang didapat pada 5 hari masa penangguhan. Adapun para wanita yang didapat pada waktu peperangan, maka tidak akan dikembalikan kepada mereka. Boleh faham teks itu? Macam mana? Boleh faham? Amr bagi berapa hari tadi kita sebut? 5 kan? Okey. Jika tawanan wanita yang tentera muslimin dapat masa 5 hari ini, Umar suruh pulangkan. Okey, kembalikan. Tetapi jika didapatkan tawanan wanita itu selepas 5 hari penangguhan, jangan dikembalikan. Ini arahan dari Umar kepada Amr. Baik. Dan di sini sebahagian ulama mengatakan bahawa Umar memberikan pilihan kepada wanita yang ditawan selepas hari kelima tu, selepas 5 hari tu. Kan tadi Umar kata jangan pulangkan kan? Wanita yang ditawan masa peperangan tu kan? Baik. Tetapi Umar masih lagi beri pilihan kepada tawanan wanita itu. Okey, apa pilihannya di sini? Kita lihat. Sama ada masuk agama Islam atau dikembalikan kepada keluarganya. Nampak ya, masih lagi ada pilihan di situ. Walaupun tak dikembalikan sepenuhnya lah di situ. Maknanya Umar bagi pilihan. Masuk Islam atau dikembalikan kepada keluarganya. Siapa di antara mereka yang memilih Islam, maka dia tidak akan dikembalikan kepada keluarganya. Okey, ni kita panggil bagi tujuan untuk menjaga akidah sebenarnya. Bukan sebab nak pisahkan daripada keluarga. Bukan begitu. Adapun yang memilih kembali kepada keluarganya, maka masing-masing dikenakan jizyah. Kena bayar teks lah. Kalau tak nak, ni macam tadi juga. Dia punya ni kan, perjanjian ni kan, siapa nak masuk Islam, okeylah tak perlu bayar teks. Siapa yang tak nak masuk Islam, boleh lagi stay. Tapi bayar jizyah tadi, bayar teks tadi. Baik, sedangkan tawanan wanita mereka yang telah tersebar di seluruh negeri dan yang telah sampai ke tanah haramain iaitu Makkah, Madinah maupun kota yang lain, maka tidak mungkin mereka dikembalikan lagi dan mustahil mereka diikutkan dalam perjanjian yang tidak mungkin untuk direalisasikan. Amr segera melaksanakan seluruh instruksi Amirul Mukminin. Instruksi maksudnya arahan. Umar segera mengumpulkan seluruh tawanan wanita dan menyuruh mereka memilih, maka di antara mereka ada yang masuk Islam dan ada pula yang kembali kepada agamanya dan dengan demikian sempurnalah perjanjian dibuat. So maknanya di sini ada satu yang khusus ya untuk wanita tawanan Mesir ini. Mereka diberikan pilihan sama ada mereka ni nak memeluk agama Islam ataupun mereka nak pulang kepada keluarga mereka tapi dengan syarat bayar jizyah. Maknanya di sini mereka ni tak perlu dengar lah apa cakap keluarga mereka. Faham ya maksudnya? Bimbang kalau tanya kepada ahli keluarga, of course lah ahli keluarga ni akan kata tak boleh, dia ni orang perempuan ni kena ikut balik dengan kita. Dia mesti cakap gitu kan. Sebab tu di sini diberikan, dengar suara orang perempuan tu. Dia nak macam mana? Kalau dia nak balik pada keluarganya, berikan. Tapi kalau dia nak masuk agama Islam, tak apa, kita raikan. Kita terima mereka. Baik, seterusnya ya, masih lagi kita berada di Mesir iaitu Iskandaria. Di sini, penaklukan berlaku juga di Iskandaria iaitu setelah itu Amr mengirim pasukannya ke Iskandaria sebelumnya yang mana Raja Muqawqis telah memberikan sebahagian hasil buminya dan hasil bumi Mesir kepada kerajaan Rom. Maka ketika mereka dikepung Amr, dia segera mengumpulkan para uskup. Hari itu saya sebut uskup apa? Padri. Okay. Maupun petinggi negaranya kemudian berkata kepada mereka. Petinggi negara ni maksudnya menteri-menteri. Menteri-menteri yang ada di negara itu. Jadi dia kata, lihatlah orang-orang Arab itu telah berhasil mengalahkan Kisra dan Kaisar serta berhasil mengusir mereka dari wilayah kekuasaan mereka. Mustahil bagi kita dapat mengalahkan mereka, maka menurut pendapatku lebih baik kita membayar jizyah kepada mereka. Setelah itu dia mengirim utusan kepada Amr bin al-As dan berkata,
aku pernah membayar kharaj. Kharaj ni maksudnya hasil bumi ya, kepada kerajaan yang lebih kubenci daripada kalian. Maknanya Mesir ni bayar dekat Rom tapi sebenarnya diorang ni macam tak ikhlas lah. Tak suka kan dengan Rom. Ni dia sendiri cakap di sini, aku benci dengan yang sebelum ini iaitu Rom. Aku benci daripada kalian. Maknanya korang ni okey sikit lah kan. Maksud gitulah. Setelah itu Amr mengikat perjanjian dengan damai dengan mereka dan Amr segera mengirimkan berita gembira atas penaklukan ini kepada Umar bin Al-Khattab serta mengirim padanya 1/5 dari apa yang mereka dapatkan. Baik, seterusnya kita ada di sini ya tempat An-Nubah. Tadi An-Nubah dekat mana saya kata? Selatan Mesir. Okey, selatan Mesir. Jadi kira An-Nubah ni tentera muslimin tak tinggalkanlah. Ya, masih lagi dalam rancangannya untuk memerangi An-Nubah. Walaupun tadi saya kata An-Nubah ni merupakan penduduk ataupun wilayah sebuah tempat yang memiliki penduduk yang begitu mahir daripada sudut ketenteraan mereka, kemahiran mereka, kekuatan mereka juga. Jadi di sini apa yang berlaku kita lihat ya, setelah penaklukan Mesir, kaum muslimin memerangi An-Nubah. Nombor 2. Okay, sebuah negeri yang luas, kita lihat nota kaki di situ, sebuah negeri yang luas dan terbentang lebar terletak di daerah selatan Mesir, tepatnya setelah Aswan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan kehebatan. Namun, banyak dari tentera kaum muslimin yang terluka dan buta. Pergi An-Nubah ni. Okey, kerana apa? Disebabkan kemahiran orang-orang Nubah memanah. Mereka ada kemahiran memanah. Jadi kemahiran ini yang menjadi kekuatan bagi tentera An-Nubah sehingga menyebabkan tentera muslimin ramai yang cedera, bahkan mengakibatkan buta. Okey, jadi kita lihat di sini. Hingga kaum muslimin pun menggelarkan mereka pemanah yang jitu. Sebab nak panah mata ni bukan senang tau. Kan kita nak panah mata orang, kita kan suka kelip-kelip mata kita. Asal kita gerak lagi, kalau dalam peperangan lagi lah kan, tak boleh duduk diam gerak. Tapi maknanya mereka ni bila aim tepat kena mata. Sebab tu di sini tentera muslimin pun angkat lah, maksudnya kita memang betul-betul lah acknowledge lah diorang punya kemahiran ini sehingga dipanggil sebagai pemanah yang jitu. Tetapi akhirnya Allah menaklukkan negeri itu di tangan mereka. Tapi bukan zaman Umar. Okay, maknanya tentera muslimin dah tahu keadaan An-Nubah begitu, mereka tinggalkan An-Nubah lah. Kita tak nak meletakkan diri kita pada kecelakaan lah orang kata kan. Kalau tak nanti habis semua tentera muslimin jadi buta kat situ. So mereka keluar tinggalkan An-Nubah ini, namun An-Nubah masih lagi dapat ditakluki tapi bukan pada zaman Umar. Kalau kita rujuk pada nota kaki nombor 3 ya dalam kitab kita di sini, iaitu ditaklukkan dengan damai pada masa Osman ibn Affan. Osman ibn Affan ni bila dia jadi? Bila dia jadi khalifah? Selepas Umar. Maknanya lepas zaman Umar tu baru diperoleh. Tapi yang menariknya, nanti kita akan bincangkan lah ya, penaklukan itu berlaku secara damai. Dia tak sebagaimana pada zaman Umar. Mungkin saya rasa pada waktu itu penduduk An-Nubah mereka sudah terdedah kan dengan masyarakat Islam, dengan cara kaum orang Islam. So sebab apa? Mesir pada waktu itu hampir keseluruhannya sudah ditakluki oleh tentera muslimin. Jadi maknanya pada zaman Umar konteksnya sudah berbeza. Cara pergaulan, situasi dah banyak berubah kalau nak dibandingkan pada awal-awal di mana tentera muslimin baru masuk dalam kerajaan Mesir di sini. Baik. Jadi baginya segala puji itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala puji. Maka para ulama berbeza pendapat mengenai status ditaklukkannya Mesir. Ada yang mengatakan bahawa Mesir ditaklukkan dengan damai, kecuali Iskandaria. Kecuali Iskandaria. So di sini inilah pendapat Yazid bin Abi Habib dan ada pula yang mengatakan bahawa seluruhnya ditaklukkan dengan perang. Dan itulah pendapat Saif Ibn Umar dan sebahagian ulama yang lain.
Jadi maknanya dengan kisah pemerangi An-Nubah ini dah selesai ya penaklukan Mesir. Settle. Maknanya seluruh Mesir berjaya ditakluki oleh tentera muslimin, melainkan Nubah tu tadilah ya, yang mana nanti akan dibawa perbincangannya pada zaman Osman ibn Affan radhiyallahu an. Baik, kita ada sebuah kisah di sini mengenai Sungai Nil. Jadi Mesir memang terkenal dengan Sungai Nil. Sungai yang sampai ke mana panjang sungai itu. Sungai yang agak besar dan memberi kita kata sumber kehidupan yang menjadi nilai kepada bumi Mesir pada masa itu dan pada hingga hari inilah ya, yang menjadi satu tempat yang Masya Allah lah, satu tempat yang menjadi kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala lah ya untuk Mesir. Dan di sini pada zaman ini ada satu kisah yang berlaku kita lihat di sini. Kami mendapatkan riwayat ini dari jalur Ibnu Lahiyah, dari Qais ibn Hajjaj, dari seseorang yang pernah mengisahkan padanya. Orang itu berkata, ketika Mesir ditaklukkan, penduduknya datang kepada Amr bin al-As tepat ketika masuk bulan Bu'nah. Ejaannya Bu'nah ya, bukan Bu'unah. Bu'nah. Okey, bahasa Arab gini, Melayu gini. Jadi nama bulan ini dipanggil sebagai Bu'nah. Okay, yang merupakan salah satu bulan penanggalan orang Ajam. Ataupun disebut dalam kitab asalnya, kitab dalam bahasa Arab menyebutkan bahawa Syahrul Ashir min syuhuris sanatil Qibtiyah. Maknanya orang Mesir ni pada bulan yang ke-10. Kita setiap bagi saya lah, orang lama-lama ni mereka ada ancient dia punya ni kan, kalender diorang macam Cina pun ada kan. Kita orang Melayu ada tak? Macam tak ada. Tak ada, kita ikut kalender Islam kalender hijrah kan. Tapi maknanya Cina ada, India pun ada kalender mereka, Mesir pun ada. Mereka ada kalender mereka yang tersendiri. Jadi pada bulan yang ke-10. Ni Bu'nah berlaku pada bulan yang ke-10 dalam kalender Mesir. Mesir yang lama lah Mesir kuno ni kan. Jadi mereka kata kepada Amr pada bulan Bu'nah ini, mereka datang kepada Amr, mereka kata, wahai Amr, sungai Nil kami ini memiliki tradisi yang dengannya arus sungai ini boleh mengalir. Mereka ada tradisi, adat yang mereka nak buat untuk sungai Nil ni. Jadi Amr tanya, apa tradisi itu? Apa adat tersebut? Mereka menjawab, lewat 12 malam, pada pukul 12 malam ni, untuk bulan Bu'nah tersebut, biasanya kami akan mencari seorang perawan, itu anak dara. Dan kami akan mengambilnya dari kedua ibu bapanya. Kami berusaha agar keduanya merelakan anaknya tersebut kami bawa. Maknanya mereka ni akan pujuk mak ayahnya untuk bawa anak perawan ni lah, anak darahnya ni ke Sungai Nil. Jadi bila mak ayahnya dah agree, dah setuju, tak apalah, ambil lah anak kita, macam tu kan. Setelah itu kami akan menghiasnya dengan pelbagai perhiasan dan pakaian yang paling indah untuk anak perempuan ini. Setelah itu kami akan korbankan dirinya. Dia buat gitu. Dengan macam mana? Campakkan masuk dalam sungai. Ammar dengar. Amr bin al-As ni dengar ni. Amr bin al-As kata apa? Tradisi ini tidak akan mungkin berulang dalam Islam. Sesungguhnya Islam akan meruntuhkan segala tradisi sebelumnya. Jadi sebab dia mengorbankan nyawa orang yang tak bersalah kan. Mana boleh buat gitu kan. Agama kita ni amat menjaga jiwa. Jadi akhirnya mereka pun bila dengar Amr kata gitu, mereka tak buat apa-apa sejak bulan Bu'nah tadi. Dan mereka juga ada bulan Abib dan Misra. Ejaan silap di situ. Misra. Mim sin ra alif maqsura, Misra. Sementara air sungai Nil tidak sedikit pun mengalir. Jadi kita lihat di situ number 1 nota kaki di bawah, Bu'nah, Abib dan Misra
merupakan nama-nama bulan orang-orang Kibti. Yang mana penduduk asli Mesir kuno lah. Saya tak tahulah sekarang ni masih lagi mereka praktikkan ke tidak lah. Jadi ini menjadi sejarah sajalah mungkin. Masa zaman-zaman Firaun agaknya lah benda tu dilakukan. Jadi bila mereka tak buat perkara ini, apa berlaku? Sungai Nil tu kering. Sungai Nil tu kering. Ya, tak keluar air pun. Ya, sedikit air pun tak mengalir. Hingga penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk apa tu? Apa maknanya? Tinggalkan tempat itu. Bahasa tinggi dia guna je terjemah. Saya kata kenapa dia terjemah guna bahasa ni? Tapi maknanya penduduk Mesir ni macam dah putus harap lah. Sebab tadi saya pun dah kata, Sungai Nil dia adalah sumber kehidupan untuk mereka sebab air kan. Kita kalau sungai kering macam mana kita nak hidup? So mereka banyak bergantung pada sungai ini. Jadi bila mereka tak buat tradisi bulan Buknah tersebut, sungai itu betul jadi kering. Sehingga mereka ni pun merancang beramai-ramai untuk meninggalkan Mesir, nak pindah daripada Mesir. Jadi Amr ni risau. Kan, takkan kita nak buat kan semata-mata nak kasih sungai ni mengalir kan. So apa dia buat? Dia buat report lah pada Umar. Dia hantar report pada Umar tentang kes ni. Jadi apa yang Umar balas? Kita lihat ya. Umar membalas surat Amr dan berkata, sesungguhnya kebijakan yang kau ambil, maknanya keputusan tadi yang Amr buat tu kan, untuk tidak mahu campak budak perempuan dekat dalam sungai itu adalah satu keputusan yang tepat. Dan aku telah mengirim bersama surat ini sebuah lembaran. Maka campakkanlah lembaran ini ke sungai Nil. Jadi surat itu sampai kepada Amr. Amr segera mengambil lembaran tadi kan. Dan ternyata di dalam lembaran ini tertulis, dia macam doa. Doa oleh Umar bin Al-Khattab. Sebenarnya bukan minta pada sungai itu, tapi sebenarnya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surat ini terkandung ayat yang begini. Dari hamba Allah Umar bin Al-Khattab kepada sungai Nil milik penduduk Mesir. Amma ba'du, jika engkau mengalir kerana dirimu dan atas keinginanmu sendiri, maka tidak usah kau mengalir dan kami tidak memerlukanmu. Tetapi jika engkau mengalir kerana perintah Allah yang Maha Esa dan Perkasa. Saya lagi sukalah bahasa Arab ni. Bahasa Arab kata wa in kana Allahul wahidul qahhar huwallazi yujrika. Dalam bahasa Arab sebut begitu. Jika sekiranya engkau ini mengalir kerana perintah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, sebab dialah yang membuatmu mengalir, maka kami memohon kepada Allah. Nampak ayatnya? Kami mohon kepada Allah. Bukan mohon kepada sungai ini. Kami mohon kepada Allah agar membuatmu mengalir. Maka segera Amr mencampakkan lembaran itu ke sungai Nil. Tepat di pagi hari Sabtu, Allah telah mengalirkannya dan permukaan air bertambah sebanyak 16 hasta dalam satu malam. Dan Allah telah merubah tradisi jahiliah mereka di Mesir sejak tahun itu hingga ke hari ini. Jadi itulah ya berlaku sebuah kisah. Dan pendapat kita lihat pada poin yang kedua di situ, dia menyebutkan bahawa cerita ini adalah cerita yang daif. Ada yang mengatakan sebab apa Ibn Lahiyah ini dia adalah seorang perawi yang sukar untuk dipercayai sanad dia. Ya? Jadi maknanya berlaku, dikata ada inqita', maknanya berlaku keterputusan sanad. Namun tetap dimuatkan dalam kitab kita ini, saya kira sebagai satu pengajaran mungkin benar berlakunya kisah itu. Dia ada kemungkinan. Mungkin benar berlaku kisah itu, mungkin tidak. Kan? Jika ia benar, boleh dapat pengajarannya lah daripada kisah tersebut. Kan? Apa yang berlaku antara Amr dan juga penduduk Mesir berkenaan dengan bulan Buknah. Kita pun dapat tahu tentang bulan Buknah tu kan. Kalau tak tahulah, rupanya ada kepercayaan yang sedemikian pada kalender Mesir kuno, yang mana mereka ni mengorbankan anak perawan tu lah ya, anak dara tu tadi pada jam 12 malam untuk mengalirkan sungai tersebut. Wallahu a'lam, kisahnya begitu. Okey, itu sahaja perbincangan pada pagi ini. Apa pengajaran yang boleh dikeluarkan? Silakan, saya beri peluang.
Bagaimana, ada? Ada sesiapa yang nak beri? Tunduk je semua ni, kenapa? Cik Kamaria ataupun Panjang? Betul Cik Kamaria, tengok atas. Aku nak cakap apa? Dia macam ahli pemikir. Sorry Cik Kamaria, saya gurau je. Cik Kamaria, sorry Cik Kamaria, ada apa Cik Kamaria nak cakap? Oh, jika perkara itu memberi kemudaratan, kita tak perlu ikut. Ini yang mana satu? Part mana? Yang kisah tadi ke? Oh, pasal sungai tu ya? Oh. Okey, saya ambil satu poin tu ya. Ada lagi nak cakap pasal sungai ni? Ada apa-apa lagi yang nak tambah? Cik, okey. Jangan jadikan mangsa seorang dengan nak buat perubahan dengan sungai itu untuk mengalirkan air. Jangan memangsakan orang lain untuk mengalirkan sebuah sungai. Okey, masih lagi pasal sungai. Ada siapa-siapa ada siapa-siapa nak tambah tentang sungai? Tak apa, kita kumpul tentang sungai dulu. Agama Islam menjaga jiwa. Masih sungai kan? Okey, pasal sungai, bagus. Cik Jah nak cakap apa Cik Jah? Pasal sungai? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tambah lagi pasal sungai? Suka pula kasut ni. Yelah, kita kumpul dulu kan. Nanti saya takut dah masuk poin lain, tiba-tiba masuk balik pasal sungai. Okey? So semua pasal sungai kita cakap dulu. Sungai tak ada kuasa. Kita perlu minta kepada Allah, bukan pada sungai. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi pasal sungai? Kelakar pula pasal sungai ni. Ada apa ni? 4 poin tadi. Cik Kamaria kata tadi apa? Kalau benda tu mudarat, jangan ikut. Kemudian jangan jadikan orang lain sebagai mangsa untuk mengalirkan sebuah sungai. So Islam menjaga jiwa. Kemudian tadi apa ni? Yang keempat, lupa saya. Kak Som cakap tadi apa? Minta kepada Allah, jangan minta kepada sungai. Okey. Liza nak cakap pasal sungai tak? Tak nak. Kak Zah? Kak Nur ada cakap pasal sungai, Kak Nur? Tak ada. Ada yang belakang? Ada nak tambah? Menghapuskan tradisi lama? Mengikut cara Islam. Okay, menghapuskan tradisi lama dan mengikut kepada cara Islam. Itu nombor berapa tadi? Nombor 5 Okey, ada lagi sungai? Tak apalah. Cik cakap apa Cik? Cik tudung hijau comel. Siapa nama Cik lupa? Cik cakap apa? Tak ada. Kak Rafidah cakap apa Kak Rafidah? Dan 6 ni Kak Rafidah. Genapkan 7. Ganjil. Oh, pasal sungai tak ada. Nak cakap pasal lain. Cik Salimah nak cakap apa tak Cik Salimah? Pasal sungai? Oh, dah banyak dah. Semua orang nak cakap pasal sungai. Kita tak nak cakap pasal sungai dah, Zaza. Cakaplah pasal sungai lain. Yang penting dia bukan sungai Kalang ya. Sungai Nil, dia cakap pasal sungai Nil. Okey, baik. Sebenarnya menarik tau kisah sungai ni. So, sampai ramai keluarkan banyak points ya untuk sungai itu saja. Sampai kita ada 6 points berkenaan dengan sungai. Satunya begini, saya lihat. Benar, di dalam agama kita, kita nak buat apa-apa saja, mengorbankan nyawa bukan caranya. Okey, mengorbankan nyawa maknanya mengorbankan jiwa. Tapi ini biasa kan berlaku pada adat-adat lama. Okay, adat-adat kuno lama lah kan, yang mana mereka ni bergantung kepada kuasa ghaib. Kan, mereka percaya kepada tahyul, kepada mistik, kepada khurafat. Jadi mereka dengan kepercayaan itu, yang mana mereka memahami sesuatu kuasa memerlukan darah. Itu kebiasaannya. Okay? Pada zaman-zaman dululah, suatu kuasa, kita nak dapat satu kuasa, kita mesti korbankan nyawa, mesti ada darah yang mengalir, baru kuasa tu akan jadi lebih hebat. Jadi ini biasa, kepercayaan lama, lama-lama kuno tu berlaku. Dan agama kita mengajarkan kepada kita, tadi bagus ada poin yang kata, kita kena minta kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sungai tu Tuhan ke makhluk? Makhluk. Allah yang ciptakan bukan? Ni Allah yang adakan sungai itu, bukan manusia. Memang dia ada dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya itu adalah makhluk Allah.
Okey, makhluk Allah berada pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa-apa berkaitan dengan makhluk Allah kita perlu minta kepada yang menciptakannya. Yang menjadikannya, yang mengalirkannya. Sebab tu tadi Omar dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh minta kepada sungai itu tadi. Contoh, kita nampak ada pokok besar kan, kadang-kadang kan orang-orang kita kan nampak pokok besar, takut pokok tu, lepas tu dengan dia punya ranting-ranting, scary kau, scary gitu. Kita cakap kan, scary, so scary. Kita nak lalu pun scary tengok daripada jauh je. Kita tak lalu. Sebab kita dengar macam kita, kau jangan kat situ ada penanggal. Orang situ kan, kita dah takut kan. Orang nampak ada benda lari sini. Tapi ada orang dia nak mengatasi rasa ketakutan dia dan dia menganggap bahawa pokok itu besar, pokok tu ada kuasa, ada penanggal jaga, dia akan minta tolong dengan pokok itu. Berlaku kan gitu kan? Minta nombor, minta apa lagi? Minta jodoh. Minta lah apa nak minta dekat pokok ni. Sembah. Ya, ada orang sembah, puja pokok tu, letak makanan kerana percaya kepada kekuasaan pokok. Ini sebenarnya yang berlaku untuk kes Sungai Nil tu tadi. Kerana mereka percaya dengan kekuatan dan kehebatan sungai tersebut. Dan biasa kadang-kadang sungai ni ada pasang surutnya, betul tak? Tadi pun dalam kita punya perjanjian pun ada sebut kalau sungai surut macam mana bayarnya, kalau sungai ni mengalir deras bagaimana bayarannya. Maknanya kita faham sifat sungai tu kadang-kadang dia surut, kadang-kadang dia pasang. Jadi bila surut tu tak bermakna dia perlukan darah. Bukan gitu kan. Maknanya secara logiknya kita tak kata, oh sungai ni kalau surut maknanya dia perlukan makanan. Kita perlu korbankan ni budak kecil ni kan supaya sungai ni terus mengalir. Jadi ini adalah satu kepercayaan yang menyalahi akidah. Kita percaya kepada nasib buruk dan nasib baik bergantung kepada sesuatu benda, sesuatu makhluk. Kalau dalam agama kita tu panggil apa tu? Percaya kepada nasib baik, nasib buruk ni. Ada satu istilah tu. Syirik, betul syirik, tapi ada satu istilah tu. Tahayul. Betul. Dalam agama kita ada satu istilah. Nabi ada sebutkan. Ya, tahu. Betul. Ya. Saya tahu. Tahayul. Tatayur. Masya Allah, tabarakallah. Dalam agama kita ada satu istilah, kita panggil ia sebagai tatayur. Okey? Nabi ada ingatkan sekejap. Burung? Ya, burung. Kenapa dengan burung? Oh ya. Macam ni aja dia. Maaf nampak tak warna ni? Orange ni. Nampak ya? Ke silau-silau tak ada ke? Tata. Sekejap dia punya ink tak berapa kuat lah. Hilang kehebatan dia. Tatayur. Okey. Ataupun dalam bahasa ataupun kita guna at-tiyarah. Okey. Senang cakap at-tiyarah je lah ni. Maknanya kita percaya kepada nasib kita kan. Pada sungai tadi contoh kan, dia bergantung pada sungai tu kan nasibnya, ni nasib tak baik ni bila sungai ni tak ada air. Maknanya kita kena buat sesuatu. Maknanya bad luck, good luck lah, senang cakap itu bad luck, good luck. Jadi dalam agama kita, Nabi SAW ingatkan at-tiyarah syirkun. At-tiyarah syirkun. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Kita percaya kepada sesuatu kekuasaan yang boleh mengundangkan nasib baik, nasib buruk,
itu merupakan satu perkara yang syirik. Kerana nasib kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Bukan manusia, bukan makhluk. Jadi ni Nabi SAW ingatkan. Dan ada di kalangan sahabat tanya kepada Nabi, jadi macam mana? Kadang-kadang kita ni selalu kan ada rasa-rasa tak? Kita orang perempuan ni suka rasa, aku rasa tak sedap hati kau. Macam gitu kan. Kita orang perempuan kita kan, rasa tu, rasa ni, apa macam-macam rasa, I tak tahulah rasa macam-macam kan. Kita, aku rasa tak sedap hati kau, tadi ada burung gagak kat depan aku punya ni, ketingkap, gak, kita pun halau gak. Sambil halau tu sama pula suara kita macam gagak tu ya, gak tu kan. Dan kita pula dah pakai hitam macam gagak. Dah sama dah kita kan. Dah tu kita pun cerita kat kawan kita, aku tadi ada burung gagak kau kat depan tingkap rumah aku. Aku tu aku pun rasa tak best tu kan, rasa macam tak sedap hati. Kita orang Melayu kadang kan pinggan pecah pun rasa terlepas daripada tangan. Oh, nasib tak baik ni. Kalau cerita Melayu accident. Kan kalau tengok drama je accident gitu kan. Sebab apa? Kalau terkena pisau ke apa kan. Kita percaya bahawa itu ada benda buruk akan berlaku. Ambil gambar 3 orang Mak saya kata, engkau kalau dengan kau punya student jangan ambil gambar 3 orang, aku tak suka. Lepas tu kau tengah-tengah. Mak kita kata, nanti yang tengah tu mati dulu, kau tahu tak? Mak saya lah dulu-dulu kan, masa saya mula-mula jadi ustazah, orang suka ambil gambar kan. Saya kata, apalah mak ni macam gitu kan. Tak ada. Yelah orang dulu-dulu suruh cakap gitu. Kau tak bagus tau ambil gambar 3 orang, jangan ambil gambar ganjil, nanti yang tengah mati dulu. Saya ingat mak saya, tak apalah mak, kita jumpa dekat syurga. Tapi saya cakap dengan mak saya, tak adalah mak, itu semua kepercayaan orang lama. Kan, kita orang Islam, kita tak boleh percaya. Ya, kalau ada pun kepercayaan orang lain, itu kepercayaan agama lain, jangan masukkan pada perbincangan kita lah. Yang kita nak fokuskan adalah perbincangan dalam agama kita. Dalam agama kita mengajar kita sebagai penganut agama Islam, kita tak boleh percaya kepada benda-benda superstitious lagi kan. Benda-benda yang nasib tak baik, nasib buruk dah apa kan. Nampak anjing hitam ke apa, anjing hitam, kucing hitam kan lalu, jangan. Kalau rumah orang meninggal ni, kalau ada kucing hitam kena keluarkan, nanti mayat bangun balik. Saya tak tahulah mana kepercayaan itu datang kan. Kadang-kadang kita ni pelik-pelik. Tapi ini sama kita nak relatekan dengan sungai ni tadi. Pelik kan? Nampakkan pelik tapi berlaku tak? Dalam bangsa kita kan berlaku kan? Agama Islam, dia murnikan keadaan ini. Supaya tak menyukarkan kita. Ya, sebab apa? Qada dan qadar letaknya pada Allah. Nasib kita baik dan buruk letaknya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi para sahabat ada tanya pada Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Mereka tanya kepada Nabi, jadi macam mana kita nak hilangkan rasa yang macam ini? Macam mana kita nak hilangkan? Sebab kita kadang-kadang kita ada rasa-rasa yang begitu. Kan? Kita rasa macam tak sedap hati, rasa nasib tak baik dan sebagainya. Bad lucknya lah aku hari ni macam-macam, bertimpa-timpa kan. Tadi naik bas tersepit pula, jubah dekat pintu bas. Lepas tu easy link kosong pula, kena turun. Lepas tu dah duduk-duduk kena tarik burung pula, tudung kita, bad luck betul aku. Tengah jalan-jalan, ya Allah, lepas tu ada orang nak langgar kita pula. Macam-macam. Pergi NTUC orang langgar troli kita. Macam-macam kita rasakan. Kita balik rumah kita duduk fikir, asal bad luck betul hariku nasibnya. Mungkin kita fikir sedemikian. Kerana benda-benda yang berlaku, ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku dalam hidup kita secara bertimpa-timpa itu. Jadi Nabi SAW ajar. Nabi kata apa? Kalian nak hilangkan rasa-rasa ini, berdoa kepada Allah. Ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma la khaira illa khairuka. Wala tayra illa tayruka, wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang daripada Engkau. Tidak ada sesuatu yang buruk, yang tiarah tu tadi kan, nasib-nasib ini melainkan ia daripada Engkau. Maknanya kita letakkan nasib kita ni pada Allah. Sama ada nasib kita baik ataupun buruk, ia semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tak boleh disandarkan kepada makhluk ataupun benda. Kemudian wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Ya, doa ni cantik. Ini kita boleh amalkan setiap hari. Kan kalaupun mungkin kita tiba-tiba ada rasa-rasa yang tak baik ini kan, kita rasa macam perasaan tak sedap ke apa, kita baca doa ini untuk menghilangkan. Sebab apa? Perasaan-perasaan yang begini syaitan suka.
Syaitan ni bila kita dah mula rasa gini kan, kita bagus ni chance ni. Sebab apa kita boleh jadi syirik? Jangan lupa tu. Kita ni bila dah ada rasa segini kan, kita dah mula menyalahkan benda, kita dah mula itu kan, ni sebab ni kucing ni lah. Kita dah mula salahkan kucing. Kita mula menyalahkan orang lain, engkau sebab engkau lah mak aku mati semua, engkau memang bad luck, engkau memang perempuan. Kita dah mula keluarkan kata-kata yang tak baik pada orang lain. Syaitan suka menimbulkan permusuhan. Syaitan suka menimbulkan rasa-rasa begini supaya apa? Kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, hilang rasa keimanan kita kepada qada dan qadar. Ini dia punya permainan. Sebab tu Nabi SAW suruh kita doa. Okey, doa. Apa tadi saya baca? Allahumma. Apa air? Air udin mana cik? Apa hir? Apa hir? Nak tulis bahasa Arab tu bahasa Melayu? Melayu lah. Alah, shortcut je. Aduh. Ya, okey. Tak semua orang ikut Telegram saya ya. Okey. Kita kena raikan juga orang yang tak ikut Telegram saya. Okey. Allahumma la khaira illa khairuka. Maknanya apa? Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan daripada Engkau. Jadi setiap perkara-perkara yang baik ini ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tayra illa tayruka. Okey, ini sumbernya, referensnya hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Jadi Nabi SAW bila di kalangan sahabat tanya kepada Nabi, jadi macam mana kita nak hilangkan? Kan? Macam mana kita nak hilangkan semua ini? Nabi SAW kata baca doa ini. Ya, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan itu adalah daripada Allah, itu daripada Engkau. Wala tayra, dan tidak ada nasib baik, nasib buruk ini illa tayruka, melainkan ia daripada Engkau. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada apa? Laju, saya dah tulis dah ni. Nak meaning dia. Alah, nanti boleh replay balik. Laju ya? Laju? Bukan dah ulang 3 kali ke tadi? Ini kali ketiga saya baca ni. Saya takut repeat banyak kali. Nanti kan kata, saya repeat jadi dia mengajar. Okey. Pelan-pelan ya. Kesian. Makcik-makcik, senior citizen. Okey. Cik-cik kesiannya. Okey. Nak saya dari mana? Semua. Okey. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan Engkau. Okey dah? Tulis dulu. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan Engkau ataupun kebaikan daripada Engkau. Wala tayra illa tayruka. Kan salah baca. Wala tayra illa tayruka. Tidak ada nasib baik, nasib buruk, melainkan nasib baik dan nasib buruk yang mana datang dari Engkau. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tertinggal? Masih tertinggal? Cik okey cik? Okey ya.
Semua okey? Ada tinggal? Nak suruh saya ulang lagi boleh? Yang mana Cik Kamaria? Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Dan tidak ada Tuhan melainkan engkau. Okay, Allahumma la khaira illa khairuka. Okay, semak kembali. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan dari engkau. Wala tayra illa tayruka. Dan tidak ada nasib baik, nasib buruk, melainkan nasib baik dan nasib buruk yang mana datang dari engkau. Wala ilaha ghairuka. Dan tidak ada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Jadi dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga ada menyebutkan, Nabi kata apa? Tiarah ini dia akan hilang dengan tawakal kepada Allah. Tadi kan kita ada rasa yang tak baik kan dalam hati kan. Maknanya kita rasa macam tak best apa kan. Tapi kemudian kenapa kita masih lagi proceed melakukan perkara itu? Kerana kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan hilangkan perasaan ataupun rasa-rasa yang tak baik itu tadi. Jadi seorang yang Muslim kan, kita sebagai seorang Muslimah, itulah kekuatan kita. Kita tawakal. Sebab ini sebenarnya istilah ini memanglah tadi macam Kak Som kata daripada burung kan. Yang mana dulu pada zaman jahiliah, orang Arab jahiliah ni bila mereka nak musafir, mereka akan terbangkan burung di hadapan pintu rumah mereka. Asalnya begitu adat dia. Okey, so bila mereka lihat burung ni terbang ke arah mana? Kanan, kiri. Kalau burung itu mereka lepaskan, dia terbang ke arah kanan, ni nasibnya baik. Kita akan teruskan perjalanan. Tapi kalau burung itu terbang ke arah kiri, mereka takkan proceed lah untuk musafir. Sebab bagi mereka, ini petanda buruk. Sebab burung tu terbang ke arah kiri. So mereka tak buatlah, mereka duduk rumah. Mereka tak buat apa-apa. Tapi kita yang beragama Islam boleh begitu? Tak boleh. Kita tiba-tiba nak keluar rumah pergi kuliah, tengok dulu ya. Tengok dulu ya, kanan ke kiri. Bila kira tak payah pergi kuliah ni lah, nanti nasib aku tak baik kat tengah jalan. Tak boleh begitu. Maknanya di sini kita ada tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dalam hidup kita setiap sesuatu yang berlaku adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan kerana benda ini, bukan kerana benda itu, bukan sebab kita pakai hitam. Contohlah kan. Yelah, ada orang tak suka pakai hitam kan. Jangan sebab kita pakai warna hitam. Saya tak ada dulu. Student saya kena tegur lah dengan bangsa lain lah. Dia kata, asal dia pakai hitam ni, some bad luck. Dia marah, dia tak suka. Dia tak suka duduk dengan sebelah orang pakai warna hitam. Adalah orang gitu kan. Ini zaman-zaman kuno kan. Orang kata kuno-kuno gitulah yang ada kefahaman. Maknanya masih lagi ada orang percaya pada zaman, orang kata zaman Facebook, zaman IG ni, masih lagi ada orang percaya pada warna. Warna gelap dia mendatangkan nasib yang tidak baik. Kan warna cerah-cerah dia mendatangkan sesuatu yang baik kepada diri dia. Itu kepercayaan orang lain lah. Tapi kita kalau dah namanya Muslimah, orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, totally tak ada benda macam ni. Okay, kita kena bersihkan kepercayaan kita, kefahaman kita. Walaupun tadi Amar kata apa, tradisi itu akan dihilangkan oleh Islam. Kenapa tradisi itu dihilangkan? Kerana ia berkaitan dengan akidah. Kita ada banyak dalam budaya Melayu, adat Melayu ni ada banyak. Tak semua kita kata, semua kita kena delete, semua kita kena tak. Tapi selama mana ia tidak berkaitan dengan akidah, kepercayaan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh saja. Masih lagi boleh dikekalkan. Tapi kalau ia ada kaitan dengan akidah kita, kepercayaan kita sehingga mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang perlu kita tolak tepi. Maknanya tak semualah tak semua perkara-perkara yang berkaitan dengan adat budaya kita ataupun kepercayaan itu tadi kan yang menyebabkan kita perlu tinggalkan. Ada perkara yang masih lagi boleh diteruskan selama mana ia tidak bercanggah dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada tak lagi yang nak beri? Tadi Kak Rafidah kata nak bagi lagi satu. Ada poin lain? Dah tutup ke? Kira cerita pasal sungai panjang sangat? Saya sungai tak ada. Ada pasal lain? Nak tambah? Kira settle sungai ni. Sungai dah settle. Saya dah terangkan daripada sudut agama kita bagaimana. Tadi ni mana saya guna untuk apa? Ya, tak pernah.
Dah confused. Bulan-bulan Kenapa bulan-bulan? yang Siapa cakap? Saya tengok Kak Song pula. Sorry. Oh, cik. Kenapa? itu pun ada satu kesyirikan juga Betul? Maknanya kita percaya bulan itu boleh datangkan keburukan. Macam contoh percaya bulan Buknah tu tadi. Kalau kita dalam bulan ni kita tak buat gini, nanti akan ada bala datang pada diri kita kan. Ini pun kepercayaan yang syirik lah, tak boleh. Maknanya kepercayaan begini dia boleh menjejaskan akidah seseorang. Itu kepercayaan yang ni lah, yang salah lah. Okey, janganlah itu makcik-makcik WhatsApp tak ada tidak ada dalil mengatakan sedemikian. Okey, dalam bulan-bulan Islam kita, masya-Allah tabarakallah lah. Semuanya baik saja. Tidak ada perkara-perkara yang kita kata ni saya pun tak ambil puas sangat lah perbincangan tu sebab banyak benda isu lebih besar saya nak berbincang. Saya pun benda-benda remeh-remeh ni saya tak berapa sangat, tapi saya ada dengar jugalah benda ni disebarkan menerusi WhatsApp, media dan sebagainya. Yang penting ialah kalau perkara itu kita dapati tidak ada sumbernya yang tepat daripada Al-Quran, daripada hadis, semua orang boleh bercakap apa yang dia nak cakap. Semua orang boleh bercakap apa yang nak cakap, apa pun title dia, siapa pun dia, semua orang boleh bercakap. Itu bagi saya itu hak dia lah, kita pun tak boleh nak menahan hak orang bercakap kan. Cuma bagaimana bila bahan itu sampai kepada kita. Bagaimana kita nak menilai, bagaimana kita nak mengambil ia kan, itu tanggungjawab diri kita. So kalau sekiranya perkara itu adalah perkara yang kita dapati tidak ada sumbernya yang sah dalam agama, kewajipannya kepada diri kita untuk menolak tepi kepercayaan-kepercayaan yang sedemikian. Namun untuk kita susah sekarang ni adalah pada zaman yang mana kita susah untuk kekang orang lain bercakap. Kita susah nak tutup, nak zip mulut orang, betul tak? Walaupun kita pakai mask. Betul? Kita susah nak cover mulut orang supaya kau jangan cakap benda-benda yang merepek-merepek, bukan-bukan kan, benda-benda yang tak berakhlak. Kita sukar nak cover mulut orang ni. So itu hak dia, suka hati dia lah nak cakap apa. Dia nak cakap apa, dia nak keluarkan apa pun, suka hati dia. Cuma bagaimana kita ni orang yang menerima sumber ataupun bahan yang dihadapkan kepada kita. Jadi kita ada tanggungjawab untuk menilai kembali, meneliti. Ini semua tanggungjawab kita. Jadi sebagai seorang muslimah yang kita ni ada ilmu, kita dah belajar, kita faham. So tanggungjawab kita ialah sekarang kita bukan pada stage yang mana kita dapat kita terima tau. Okey, yang duduk depan saya ni semua bukan stage macam tu ya. Jangan pula jadi macam tu. Sia-sia datang duduk 1 jam dengan saya berbual yang mulut saya ni. So kita yang duduk sekarang ni kat sini ataupun yang dengar di rumah ni, kita bukan stage yang mana dapat semua tangkap muat tak. Kita ni pada satu level yang mana bila satu bahan, mesej sampai pada kita, kita perlu nilai. Sumbernya sahih ataupun tidak. Terima, dia fake ataupun auta. Ini auta, ni kita auta. Tak boleh. Kita tak boleh terima benda begini. So tanggungjawab kita yang penting sebagai ahli ilmu, sebagai penuntut ilmu yang dah ada sikit orang kata basic ke apa kan, kita kena nilai apa pun, siapa pun, hatta saya. Okey, kalaupun saya yang cakap, kalau rasa macam tak betul, rasa sumbernya salah, jangan terima. Saya okey. Sebab itu kita ahli ilmu begitu. Kita tak gaduh-gaduh, kau salah gini, tak ada gitu. Kalaupun saya cakap, walaupun saya ada doktor, saya kata, kalau tahu apa, Ustazah Sakinah cakap salah lah, fine, tak ada masalah. Saya terbuka untuk terima ini salah, beritahu pada saya mana yang betulnya, di mana salahnya, kita bincang. Kalau saya salah, okey, saya terima itu salah. Ini cara orang yang berilmu. Kita tak kata, kau student je nak cakap apa, kita tak kata gitu. Okay, itu bukan adab saya. Kalau hatta student je cakap, kalau dia nak tegur saya, persilakan. Benda tu salah ke apa tau, Ustazah, dalilnya gini salah, hadisnya tak sahih. Kita bincang lagi. Okay, semua benda boleh bawa bincang. Jangan gaduh-gaduh. Semua benda boleh bawa bincang, kita boleh leraikan ia dengan cara yang lebih harmoni. Okay, wallahualam. Ada Rafidah masih nak cakap? Kesian dia daripada tadi nak tunggu. Pasal wanita. Okay, kenapa Kak Rafidah? Yes. Betul. Kita boleh relatekan apa yang Kak Rafidah sebutkan tadi dengan point kita yang kita dah bincangkan last week.
kita ada bincangkan tentang hak-hak wanita, bagaimana agama Islam ini memberikan peluang dan ruang kepada orang perempuan untuk memilih. Dia ada hak dia, apa yang dia nak. Begitu juga tadi kita nampak. Walaupun wanita ini wanita tawanan. Kan? Dia penduduk Mesir yang ditawan dalam peperangan. Tapi bagaimana tentera muslimin layan mereka? Kita masih lagi berikan pada mereka dengan pilihan. Kita tak paksa semua tawanan wanita masuk Islam. Ada gitu tak? Tapi diberikan dengan pilihan, ada haknya untuk pilih. Nak balik pandang keluarga, silakan. Tak nak masuk Islam, bayar jizyah. Nak masuk Islam, okey, stay dengan kita. Masih lagi diberikan haknya. Maknanya, tak dibiarkan ikut kepada apa yang diinginkan. Begitu. Masih lagi diberikan peluang untuk memilih, diraikan perasaannya, diraikan haknya. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okay, terima kasih Kak Rafida untuk poin kita yang kedua. So, di situ tadi saya ulang kembali Pertama tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Kita ni jangan buat perkara-perkara yang tadi dah disebut tahyul hurafat semualah. Yang penting di sini tiarah tadi. Dan juga yang kedua tadi, wanita dalam agama diberikan dengan pilihan, maka kita boleh pilih mana yang terbaik untuk diri kita menerusi agama yang telah digariskan oleh agama. Baik, itu sahaja perbincangan untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita, memberikan kepada kita dengan nilai tambah ilmu, kefahaman, untuk kita beramal dengan setiap apa yang telah dipelajari. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.